عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan setinggi-tinggi syukur, dengan sesungguh-sungguh syukur, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala merezekikan kita untuk selesai qiyam al-lail ataupun qiyamul lail, mendirikan salat malam, dan kita telah menyelesaikan dengan witir. Tetapi seperti yang selalu kita sebut dan kita ulang, walaupun kita telah menunaikan salat witir, tetapi itu bukanlah penamat dan penutup kepada qiyam al-lail kita. Kita boleh bangkit salat selepas daripada kita tidur untuk kita tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalangan para salaf, apabila masuknya Ramadan, mereka kurang tidur, tetapi mereka memperbanyakkan ibadah. Sebab itu ada di kalangan ulama yang menyebut bahawa di dalam bulan ini kita berjihad dengan dua jihad yang besar. Yang pertama, jihad ketika di waktu siang, iaitu jihad as-siyam, jihad dengan kita berpuasa, mujahadah, kita melarang untuk menahan diri kita daripada melakukan perkara yang halal. Tuan-tuan, selalu kita kontrol diri kita, kawal diri kita daripada buat benda yang haram. Betul tak? Allah Azza wa Jal, dia larang kita buat benda yang haram. Tapi di dalam bulan Ramadan, kita bukan setakat menghalang diri kita daripada buat benda yang haram, tetapi kita juga menghalang diri kita daripada buat benda yang halal. Makan umpamanya halal, minum halal, berhubungan suami isteri halal. Tapi pasal apa kita tak buat? Asal pada perkara-perkara itu halal. Kita boleh makan, kulu washrabu. Quran kata wala taqrabuz zina. Allah Ta'ala mengharamkan zina dan Allah Ta'ala menghalalkan nikah. Tetapi walaupun pada asalnya halal, tapi bila masuk Ramadan, kita kena tinggal benda tersebut, atau kita kontrol diri kita daripada melakukan perkara yang halal semata-mata kerana tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tak buat benda yang haram tu, memang asal dia tak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita daripada buat benda tu. Tapi bila masuk Ramadan, dia ada satu lagi tambahan. Bukan sahaja kita menghalang diri kita daripada melakukan perbuatan yang diharamkan, tetapi melarang diri kita daripada melakukan perbuatan yang pada asalnya dihalalkan kerana tunduk kepada Allah. Itu makna Muslim. Muslim tu apa? Al-istislamu lillah bit-tauhid wal-inqiyad bit-ta'ah wal-khulus. Yang dikatakan Islam itu, Muslim itu, al-istislamu lillah. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Pasal itu kita kata Muslim tu orang yang serah diri. Orang yang menyerahkan diri dia bil inqiyad wa ta'ah, dengan dia tunduk dan taat kepada apa sahaja yang disuruh oleh Allah. Allah suruh makan, makan. Allah suruh berhenti makan, jangan makan, dia tak makan. Allah halalkan pada waktu malam perkara yang tak dihalalkan pada waktu siang, dia tak buat waktu siang, dia buat pada waktu malam. Demikian Allah Azza wa Jal nak uji kita sejauh mana kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ni bukan soal tak makan. Puasa ni bukan soal tak minum. Tadi
Saya ingat sebahagian besar kita buka puasa pun dia tak makan sangat. Makan buah kurma sikit, dia minum ayam. Makan kuih sikit, sekali lagi mungkin dia balik, dia makan sikit. Kan? Sebahagian orang tak makan banyak pun. Dia bukan soal makan, dia bukan soal minum. Kalaulah puasa itu semata-mata maksudnya untuk makan, kita akan tibai cukup-cukup tadi. Tapi tadi pun kita tak makan sangat kan. Makan pasal nak berbatal puasa lah. Kalau tidak, tak makan kan. Makan juga sikit, minum sikit. Pasal apa? Pasal Allah kata bila terbenam matahari, makan. Makan sampai bila? Uhilla lakum lailatas siyam. Quran kata dihalalkan malam itu untuk kamu bersama isteri kamu makan dan minum. Kulu washrabu, kan? Hatta yatabayyana lakumul khaytil abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ila al-lail. Quran kata makan. Kita pun makan. Kalau ikut mungkin kita tak mau makan. Setengah orang ada makan pukul 3 pagi. Kita tak makan pukul 3 pagi. Tapi pasal apa kita bangkit makan pukul 3 pagi, pukul 4 pagi? Kerana menunaikan titah perintah Allah. Sebab itu orang yang berpuasa, dia membuktikan ketundukan dia, kepatuhan dia, ketaatan dia, penyerahan diri dia kepada Allah di atas menjunjung apa sahaja yang Tuhan suruh dan Tuhan larang. Itu maksud kepada puasa. Pasal Tuhan kata as-siyamu li. Puasa itu adalah hubungan manusia, urusan manusia, hamba aku dengan aku. Pasal kita bukan buat kerana orang. Kita bukan makan kerana takut pada orang. Kita bukan tak makan kerana kita bimbang ditangkap dan sebagainya. Tapi kerana titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi imam, sebelum saya nak pergi tazkirah saya nak sebut sikit. Imam ada satu ayat dia baca. Kan? Kita dalam bulan Ramadan ni seboleh-bolehnya kita nak dengar. Kalau kita tak boleh baca pun, kita nak dengar sebanyak mungkin ayat-ayat Al-Quran lalu di dalam telinga ataupun dalam pembacaan kita. Pasal bulan ni bulan Quran. Pasal tu kita kalau imam baca panjang sikit bulan Ramadan ni memang itu sunnahnya. Kan? Pasal tu ayat-ayat yang dibaca tu kalau boleh kan, imam ambil masa sikit bagi huraian, bagi makna supaya dia ada manfaat pada kita. Ayat yang imam baca tadi sempat saya semak, saya tengok ada satu ayat yang mungkin boleh memberi panduan dan pedoman kita bersama. Apatah lagi semalam berlaku satu musibah yang kita tak jangka dan kita tak sangka, dalam keadaan yang panas, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang tidak ada tanda-tanda, Allah Azza wa Jalla menghantar suatu musibah kepada kita. Jika kita daripada kalangan orang-orang yang saleh, ia sebagai mengangkat kedudukan kita. Jika kita daripada kalangan orang-orang yang berdosa, ia sebagai kafarah di atas apa yang kita lakukan. Demikian manusia itu ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min in asabathu darra. Sungguh ajaib urusan orang-orang yang beriman. Dia tak menyalahkan orang, dia tak protes, dia tak marah, dia tidak bertembung dengan apa yang Tuhan tentukan. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min in asabathu darra. Jika Tuhan memberikan sesuatu yang buruk pada dia, sabaralah, dia sabar. Apatah lagi bulan ni bulan puasa, bulan sabar. Sebab itu para ulama kata di dalam puasa itu ada 3 sabar yang tak ada pada mana-mana ibadat. Sabar ini ada 3 jenis. Yang ketiga-tiganya terkandung di dalam puasa. Bila kita puasa, pertama kita sabar apa? Sabar tak buat benda Tuhan larang. Nak tak buat benda yang Tuhan larang ni kena sabar. Kalau tak sabar, aku kalau tak sabar bosan. Tambah apa? Orang yang ada anak kecil kan. Macam saya ada anak kecil duduk suap makan anak kecil itu kan. Kalau tak sabar ni kita sabar. Tadi nak salat pun kita sabar kan? Nak habis 8 rakaat, nak habis witir pun jenuh berapa kali tahan menguap, lenguh rahang-rahang ni kan. Berdiri tu tak tahu nak habang lah. Kalau tak sabar pasal 2 rakaat tuang balik lah. Sabar.
Ada dalam puasa ni sabar, kata para ulama, sabar dalam menunaikan suruhan Allah terkandung di dalam puasa. Yang kedua sabar apa? Sabar meninggalkan larangan Allah. Macam saya sebut tadi, Tuhan tak bagi makan, Tuhan tak bagi minum. Tu sabar tu. Tahan diri kita. Kan? Tahan tak buat, tahan tak makan, tahan tak minum. Tahan. Kan? Kontrol kita punya nafsu kita. Yang ketiga, sabar menanggung musibah. Sabar menanggung musibah. Saya pergi beli makan petang tadi, sembang dengan satu orang ustaz. Dia jual nasi Arab, Pak Ustaz. Dia marin ribut tolak dia punya kemah. Kan? Kita duk pegang-pegang ribut tolak. Habis ceramuk makan semua tak boleh berniaga. Dia kata Allahul Musta'an, mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong. Ini orang beriman, dia tengok tu sebagai satu, dia deal, dia berurusan dengan takdir itu. Sabar. Alhamdulillah ala kulli hal. Di atas setiap Tuhan, alhamdulillah. Kemudian Nabi kata, in asabathu sarra, jika Tuhan memberikan benda yang seronok, benda yang dia senang, dia syok di atas benda tu, syakaralah, dia syukur. Orang beriman hidup di antara dua kata. Orang beriman ni dia hidup di antara dua sifat. Satu sabar, satu lagi syukur. Bila dia nak sabar, bila darra, bila benda yang buruk. Bila dia nak syukur, sarra, bila benda yang menyeronokkan, benda yang menyenangkan, dia syukur. Dia tak pernah bersangka buruk dan dia tak pernah kufur kepada apa yang Tuhan takdirkan. Itu orang beriman. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salih. Cuma kadang-kadang tuan-tuan, bila Tuhan bagi musibah kepada kita, kita sebagai orang beriman, kita tak menyalahkan mana-mana pihak, tetapi kita istighfar. Kerana dalam ayat yang Imam baca tadi ni ada potongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di antara sebab dia tidak menurunkan azab kepada umat ini khas. Allah Ta'ala menahan, melambatkan dan tidak menurunkan azab di atas dua sebab. وَمَا كَانَ اللَّهَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah kata, dan tidaklah kami mengazab mereka itu. وَأَنْتَ فِيهِمْ, وَأَنْتَ فِيهِمْ, kerana engkau berada di antara mereka. Siapa anta dalam ayat ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, wa ma kana Allah liyu'adzibahum, dan Allah tidak akan menurunkan azab, tidak akan menyeksa dan tidak akan menghukum mereka. Wa anta fihim, dalam keadaan engkau hidup di kalangan mereka, engkau berada di kalangan mereka, Allah tak turun azab. Persoalannya tuan-tuan, Nabi dah tak ada. Ada Nabi di kalangan kita? Nabi dah wafat. Sebab yang paling besar yang menahan dan menghalang azab turun kepada kita ialah dengan adanya Nabi SAW. Nabi dah tak ada. Sebab yang besar tu dah tak ada. Ada satu lagi sebab yang Allah Ta'ala kata, kalau kamu buat, aku tak turun azab. Kalau kamu buat, azab akan terhalang daripada menimpa kamu. Quran kata, wa ma kana Allah mu'adzibahum wahum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab kamu, mengazab mereka. Allah kata mu'adzibahum, Allah Ta'ala tak azab mereka, wahum yastaghfirun, dalam keadaan mereka istighfar kepada Allah. Dua sebab kata para ulama. Satu, Nabi itu hidup wujud di kalangan kita. Yang kedua, istighfar di kalangan kita. Istighfar. Bila berlaku yang musibah kemarin, pertama baca doa angin, yang kedua baca doa musibah, yang ketiga istighfar. Istighfar. Tengok, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa.
Mengaku kita salah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengaku di atas segala nikmat yang kau bagi. Wa abu'u bi dhanbi. Dan aku mengaku, ya Allah, aku melakukan dosa. Faghfirli. Ampunkan aku. Nabi kata kalau banyak orang istighfar, ramai orang istighfar dalam satu-satu kaum, Allah tahan azab dan musibah daripada kena kaum itu. Tapi kalau kita nak banding apa yang berlaku, hanyalah sekecil sahaja daripada apa yang berlaku di luar dan lebih tempat-tempat yang lain. Sebahagian kecil. Sebahagian saya pergi buka puasa dengan Datuk Mufti semalam. Di rumah dia kawasan tu, bagi tahu dia tu kangat hujan ribut. Oh, dia kata rumah dia tak ribut, tak ada hujan. Maksudnya musibah yang kena pada kita ini masih kecil. Mungkin kerana adanya istighfar, tuan-tuan. Dan alhamdulillah, setakat yang kita dengar, saya tanya Maib tadi pun, tak ada melibatkan kehilangan nyawa. Kita bersimpati, kita sedih, kita kesian tengok orang yang meniaga, orang yang diuji, terbalik kopak rumah dia. Dan alhamdulillah, rakyat Perlis begitu pantas menghulurkan bantuan lengkap. Mudah-mudahan Tuhan memberkati negeri ini di atas sikap rakyatnya yang bila dengar yang musibah, bukan setakat duk sibuk kalut, hantar gambar, video tu satu, tak apalah, itu berkongsi maklumat, baguslah nak bagi tahu orang yang tak tahu. Tapi satu lagi benda yang bagus apa dia? Amil-amil ni, jawatan kuasa masjid semua tanya dalam grup-grup ni, mana rumah yang ni, mana rumah. Ini semua ukhuwah Islamiah. Puasa itu telah bagi kesan kepada kita untuk rasa, walaupun kita langut bumbung kita tak tercabut, kita langut hujan setitik tak masuk, tapi kita duk fikir rumah orang. Dalam grup-grup sekolah pun cikgu-cikgu tanya mana lagi rumah yang banjir apa semua, siapa yang ada musibah, kutip duit terus. Orang bagi duit. Dalam grup sekolah anak saya tu bagi duit. Hari tu kutip, hari tu juga pergi hantar. Ini ukhuwah. Ini yang kata innamal mu'minuna ikhwah. Yang Nabi kata al-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Orang beriman itu seperti bangunan, saling kuat menguat, tolong menolong, kukuh mengukuhkan. Dan apabila ada satu anggota yang sakit, anggota lain juga akan tumpang sakit. Ini mukmin. Siapa yang tak rasa sedih dengan kejadian semalam, siapa yang tak bertindak untuk menolong mangsa, dan siapa yang tak ada simpati, dia bukan mukmin dalam tajuk itu. Kerana orang mukmin, dia tak akan boleh duduk sengak, dia tak akan boleh tenang dalam keadaan. Sebab tu Nabi kata dalam satu tubuh, kalau satu ishtaka udun, satu anggota sakit, satu anggota mengadu sakit, seluruh anggota itu merasa sakit dan tak boleh tidur. Itu mukmin, kata Nabi. Kita mukmin lah. Mukmin lah. Kita orang-orang beriman. Jadi ada anggota kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, kita bangkit. Doa. Kita jangan kata pula, alhamdulillah, rumah aku tak kena, biar-biar dia pada engkau. Itu bukan mukmin. Orang mukmin tak cakap macam tu. Dan orang mukmin bukan satu orang yang seronok di atas musibah yang kena pada orang lain. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan, ujian ini nak ukur sejauh mana iman kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, Nabi kita tak boleh panggil mai. Nabi kita tak boleh bagi hidup balik, tapi istighfar yang ada. Dan satu lagi yang itu mukadimah saya nak kongsi dengan tuan-tuan sebelum saya masuk tajuk saya yang saya nak cerita dengan tuan-tuan ni lah, kan? Sebab lama kita tak kuliah, kan? Kuliah sikit bagi tazkirah, kan? Apa yang saya nak kongsi pada tuan-tuan, di dalam Al-Quran, kita banyak baca Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal, dia suka buat mithal, perbandingan, contoh. Dia suka buat perbandingan untuk kita melihat dan kita mengambil pengajaran. Pasal itu dalam Al-Quran dia ada al-amthal, yakni perbandingan yang Allah jadikan untuk kita belajar daripada perbandingan itu.
Antara perbandingan yang menarik yang Allah buat contoh untuk kita semua ambil pengajaran di dalam surah At-Tahrim ayat 6 ayat yang ke-10 surah nombor 66. At-Tahrim ni surah nombor 66. Dalam Al-Quran ada surah 14, dia nombor 66. Ayat yang ke-10. Kalau tuan-tuan mungkin balik boleh tengok, boleh baca, ataupun tuan-tuan dah lalu, Allah bagi satu perbandingan kepada kita tentang dua situasi. Perbandingan ni dia kena ada dua pihak lah. Kita nak banding satu A dengan B. Kita tak boleh kata kita buat perbandingan. Perbandingan apa? Tak ada perbandingan apa, satu ya. Tak, perbandingan ni dia ada A dengan B. Dia mesti ada dua, tiga. Pasal kita nak banding, tengok. Betul tak? Pasal tu kita boleh buat perbandingan tu apabila ada dua atau tiga. Contoh, Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-10, Allah buat perbandingan tentang dua orang isteri. Pada sambungan ayat itu ada satu lagi isteri, so ada tiga. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah kata Daraballahu mathalan. Allah Ta'ala membuat satu perbandingan, example. Orang putih kata. Apa dia? Iaitu imra'at Nuh, isteri Nuh, dengan isteri Lut. Siapa dia ni? Ui, sakana. Bukan bini ustaz, bukan bini tok imam, bukan bini qadi, bukan bini tok syekh, bukan bini tok guru, bini Nabi. Tapi kesudahan kedua-dua orang isteri ini di mana? Quran kata wa qila dukhulan nar, dan kami katakan kepada keduanya, masuklah kamu ke dalam neraka. Itu dia tuan-tuan. Imra'at Nuh wa imra'at Lut, isteri kepada Nuh, Nabi Nuh, dan isteri kepada Nabi Lut daripada ahli neraka. Bawah tu Allah sebut isteri siapa? Bini siapa? Firaun. Masuk bini Firaun syurga. Bini Nuh, bini Nabi masuk neraka. Bini Firaun masuk syurga. Daraballahu mathalan. Allah suruh kita tengok, dan Allah suruh kita tengok dan belajar daripada perbandingan ini. Kalau ikut sifir mudahnya, isteri Nabi masuk syurga. Tuan-tuan punya lelaki macam mana? Kacau. Dia kata saya mungkin syurga ustaz, pasal suami saya ni bawah sikit daripada Firaun. Mungkin. Dia tak mau kata pasal bulan puasa. Apa? Quran kata apa? Kanata tahta abdaini min ibadina salihin fakhanatahuma. Masya Allah. Allah kata apa? Mereka itu berada di bawah asuhan, jagaan, di bawah kedua hamba kami yang saleh. Kanata tahta abdaini. Dua orang ni, siapa yang guide dia? Siapa yang tidur sekatil, berkongsi hidup, melahirkan anak kepada seorang Nabi. Tetapi kesudahan mereka itu mengejutkan. Kesudahan mereka itu memberikan suatu pengajaran yang besar kepada orang beriman, bahawa apa? Tidak ada jaminan untuk seseorang selamat melainkan amalan masing-masing. Bukan kerana suami, bukan kerana bapa dia siapa, bukan kerana keturunan dia siapa, bukan kerana hubungan kerabat dia dengan siapa, tapi Allah kata apa? Kesudahannya itu di atas amalan dia.
Sebab itu tuan-tuan, dalam bulan puasa ini peluang kita. Setengah orang dia kata, anak saya Alhamdulillah jadi tahfiz. Baguslah. Tuhan baca Quran tak? Taklah, anak saya dah baca. Hafal lagi 30. Duk kira pecut anak dia baca, duk kira pecut anak dia hafal. Anak ni saya hantar hafal, anak ni saya hantar hafal, anak ni saya hantar hafal. Yang hang hafal tak? Qul huwallah pun tak hafal. Duk harap hadis 7 mahkota, 7 keturunan. Ahli apa? Tahfiz Quran, anak hafal Quran 7 keturunan selamat. Duk kira tu. Sebahagian orang duk megah dengan tok Wan dia tu imam. Dia tahu tok Wan aku tu imam. Yang hang tu lohok ngasak pun tu tukang. Tak ada. Sedangkan Allah kata pula, mereka berdua itu di bawah asuhan, jagaan min tahta abdaini min ibadina salihin, daripada kalangan hamba-hamba kami. Apa yang mereka buat tuan-tuan? Jahat dua-dua orang ni. Dua bini ni. Kita baca Nabi Nuh. Lepas riwayat ini, riwayat yang datang daripada Ahlul Kitab. Dia punya explanation ni mari daripada people of the book, ahli kitab, riwayat Israeliat lah. Disebut kata, apabila Allah Azza wa Jal memerintahkan Nuh alaihi salam buat kapal bahtera, besar lah bahtera kan, banjir yang besar. Hollywood buat filem Nuh, the Ark of Nuh, buat filem apa, John Cruiser jadi Nuh, sakan dengan janggut. Maksudnya Nuh bersih Bible pun ada janggut. Dia janggut. Dia buat bahtera. Allah Subhanahu wa taala perintahkan buat terselindung daripada orang, buat satu tempat dalam hutan. Siapa pun tak boleh tahu. Sebab takut sabotaj dan takut orang piduk kata gila, orang piduk maki. Pasal apa? Pasal duk tak duk pi buat bot, macam tuan-tuan pi buat bot tengah buat kapal bahtera. Siapa yang bocor cerita pi habaq tempat? Dan kalau kita tengok di dalam susunan ayat, panjanglah kalau kita nak huraikan satu demi satu, tapi saya nak beritahu kat tuan-tuan, pada permulaan ayat cerita isteri Nabi Nuh alaihi salam tak menentang suami dia tau. Tak lawan suami dia, tapi di penghujung cerita dia menjadi pengkhianat kepada suami dia sendiri. Dia telah bocorkan lokasi dan kerja yang dibuat oleh suami dia. Tak ada jaminan hidayah ni. Tak ada jaminan tuan-tuan. Dan dia yang bocor sehingga orang boleh tahu tang mana Nuh buat kapal, dan orang pun sabotaj, orang kata macam-macam, gila dan sebagainya. Itu apa yang berlaku pada Nabi Nuh, dibuat oleh isteri dia. Dan bukan tu saja, Allah uji Nuh dengan anak dia. Dalam riwayat kata dia ada 4 orang anak, Sam, Ham, Yafis dan Kan'an. Dikatakan 3 ni beriman, tapi seorang tu, Kan'an tu, tak mau. So ada 3 anak bapa, 1 anak mak. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, demikian Quran gambarkan keluarga seorang Nabi. Demikian bila kita baca kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, yang mendengki dia, yang hasad dia, yang buang dia ke dalam telaga itu bin apa? Yusuf bin Yaqub. Yang rancang dia, yang buang dia dalam telaga, yang hampir menyebabkan dia terbunuh itu bin apa? Semua dia bin Yaqub. Bukan bin Ishaq, bukan bin Harun, bukan bin Musa, bin Yaqub. Artinya daripada keluarga yang sama. Hasad. Demikian Allah cerita tentang Imra'atan Lut, bini Nabi Lut. Nabi Lut masalah kaum sejenis. Dia punya Sadum kawasan dia tu di Laut Mati dekat Jordan tu. Dia punya kaum dia ni jenis suka lelaki sama lelaki. Pendekkan cerita, Allah hantar malaikat dalam bentuk orang lelaki yang segak cantik. Malaikat inilah yang pergi kat Nabi Ibrahim alaihissalam tu. Sebelum dia mari dekat Nabi Nuh, sebelum dia mari dekat Nabi Lut, dia singgah kat Nabi Ibrahim. Apabila tetamu dia sampai, Nabi Lut alaihissalam takut. Pasal kaum dia jenis, dia tak boleh tengok lelaki segak, dia nak tekam. Quran kata yahra'un.
Word yang Quran guna tu, dia geram, dia tekak. Jadi Nabi Lut ni dia takut tau. Pasal dia kata saat lagi mereka akan buat tak elok pada tetamu dia. Buat tak elok pada tetamu dia. Apa yang Nabi Lut buat? Nabi Lut sembunyikan tetamu dia ni dalam rumah dia. Siapa yang mulut jahat, capui pergi cerita ni, tak ada siapa tahu. Tapi yang membocorkan, dalam sebahagian riwayat ahli kitab, dia kata apa? Dia kata isteri Nabi Lut telah bakar kayu api bagi asap untuk isyarat, kata hampa mai rumah aku, mai rumah Nabi Lut, ada lelaki untuk hampa. Fakhanata, mereka telah khianat pada suami mereka. Dan yang mereka boleh tahu tu daripada mulut, daripada tindakan isteri Nabi Lut. Sebab itu hadirin mukminin, Nabi SAW, dan kita duk baca dah banyak dalam kisah apa, Firaun, Asiyah, isteri Firaun selamat min ahli jannah, daripada ahli syurga. Walaupun suami dia jahat, suami dia taghut. Quran kata idhaba ila Firaun innahu tagha. Quran kata pergi Musa dengan Harun berjumpa dengan Firaun, dia sesungguhnya taghut. Tapi isteri dia ahli syurga. Sebab itu Nabi kata sesiapa yang tidak diselamatkan oleh amalan dia, lam yusri amaluh. Sesiapa yang tidak diselamatkan oleh amalan dia tak menyelamatkan dia di akhirat esok, tak membantu dia, janganlah dia sangka keturunan dia boleh menyelamatkan dia. Pengajaran ni tuan-tuan, bukan sahaja saya nak bagi tahu, bukan sahaja kita seronok bangkit salat, puasa, tilawah Al-Quran, tapi kita kena pegang tangan anak kita, isteri kita, keluarga kita, sama-sama buat. Tidak ada benda yang lebih besar dalam hidup seorang mukmin ni apabila dia boleh masuk syurga bersama dengan keluarga dia. Tu kekal di dalam syurga tu. Dan kita akan berjumpa. Quran kata dan akan disusuli orang-orang yang beriman itu daripada zuriat keturunan yang saleh. Syarat dia apa? Saleh. Hatta Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam hadis yang kita baca, dia bertemu dengan ayah dia Azar di akhirat esok, di padang mahsyar. Dia jumpa ayah dia. Apa yang ayah dia kata? Ayah dia nak beriman kepada Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim ni. Apa dia yang Nabi Ibrahim kata? Tak boleh. Ayah dia. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah. Pada hari itu tak ada siapa boleh tolong. Saya sebut hal ini kerana apa? Kerana dalam kegairahan kita, dalam kesemangat kita, keseronokan kita untuk mengejar Ramadan, jangan tinggalkan keluarga kita. Sama-sama kita pegang tangan mereka untuk menghidupkan Ramadan. Dan dia kata kepada Allah Ta'ala, kau dah janji untuk tak malukan aku. Kalau engkau masukkan ayah aku dalam neraka, dalam rupa dia yang sebenar, orang akan kena itu ayah Ibrahim, itu bapa Ibrahim, aku akan malu. Allah tukar ayah dia menjadi haiwan dan masukkan ke dalam neraka. Tidak dapat untuk dia selamatkan ayah dia. Fatimah minta. Nabi sebut ahli keluarga dia satu-satu. Nabi sebut nama anak dia Fatimah. Nabi sebut nama isteri dia. Nabi sebut nama ibu saudara dia. Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Minta sekarang. Kerana di akhirat esok, setiap manusia di atas amalan masing-masing. Saya syukur tuan-tuan, sebahagian orang boleh bawa anak isteri, boleh bawa kaum keluarga balik saat ni. Kalau isteri dia tak boleh main, balik saat lagi. Kalau dia kuat, dia mampu lagi, dia salat pula dengan isteri dia, ataupun dia bagi peluang isteri dia salat, dia pula jaga anak ke buat apa ke, baru turun rahmat. Cukup kot tuan-tuan, 10.30. Tapi sebelum saya nak sudahi apa yang saya tazkirah pada malam ini, saya mengajak seluruh rakyat Perlis dan seluruh umat Islam
Mari kita sama-samakan doa kepada ulil amri pemerintah negeri Perlis Duli yang Maha Mulia, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra, yang akan menjalani rawatan pada 1 hari bulan ni dengan satu doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan dan rahmat kepada baginda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Syafi, Engkau berikanlah kesembuhan kepada hamba-Mu, Raja kami, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, yang akan menerima rawatan dengan kesembuhan yang baik. Ya Allah, Engkau mudahkanlah segala urusan baginda, ringankan segala bebannya, liputilah jiwa baginda dengan iman serta kebahagiaan. Engkau limpahkanlah jasad dan umur baginda dengan penuh keberkatan. Demikian juga ya Allah, Engkau limpahkanlah dengan penuh keberkatan kepada sekalian rakyat, supaya dilimpahi kebahagiaan, kemudahan, diiringankan segala beban, diselamatkan daripada segala bencana. Peliharalah Raja pemerintah negeri kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.